Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, pemain industri perniagaan perlu seiring dengan peredaran masa dan menyesuaikan diri terhadap perubahan era teknologi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Datuk Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata ia melibatkan penerapan teknologi terkini dengan penekanan kepada peralihan pendigitalan menggunakan kecerdasan buatan AI. And therefore, I think the business committee has to adjust to the new landscape where you are going to do your business, because the financial instrument also now is in transition, giving emphasis to green economy. So in other words, digitalization now in transition towards generative AI, no longer depending only on your software and platform, because this is already redundant because of the AI methodology. Second is energy also in transition. Financial institution also in transition. What do you do? So you have to be a player with this transition period. Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Jamuan Tahun Baharu Cina Sarawak Chamber of Commerce and Industry SCCI dan Anugerah Usahawan Terbaik Sarawak EOYS 2023 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada Rabu. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Zahari memaklumkan beliau telah ditemu oleh Bloomberg yang mengiktiraf usaha kerajaan Sarawak membangunkan ekonomi berasaskan tenaga hidrogen. Bloomberg say that Sarawak is quite in the forefront as far as energy transition is concerned. They say few countries are adopting hydrogen, but Sarawak dare to take the risk to implement hydrogen in its economic agenda. Dalam masa sama, beliau berharap ahli perniagaan tempatan bekerjasama dalam membangunkan negeri Sarawak supaya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat ke tahap yang lebih tinggi. Turut hadir dalam majlis itu Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Wan Tengah Ali Hassan, Penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintrade Datuk Seri Muhammad Naruddin Majais, Pengerusi Bisnes Event Sarawak Datuk Seri Abang Abdul Karim Tun Datuk Abang Openg serta tetamu kehormat yang lain. Terdahulu, Datuk Ahmad Wan Tengah dalam ucapan aluannya berkata pemberian dana pemulihan atau BIS Fund oleh Kerajaan Sarawak membuktikan bahawa pihak kerajaan terus menyokong komuniti perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam pembangunan kapasiti dan pembangunan perusahaan negeri ini. Menurut beliau, pemberian dana ini adalah untuk menangani kekurangan pembiayaan perusahaan Sarawak untuk membangun dan meningkatkan set kemahiran yang diperlukan oleh perniagaan mereka. The Sarawak government has taken proactive measures to support our people and our SMEs. The ministry has implemented the Business Empowerment and Recovery Fund, known as BIS Fund, which is a grant provided by the Sarawak government to support our business community and capacity building and enterprise development. Selain itu, Datuk Ahmad Wan Tengah yang juga Menteri Mintrade berkata kerajaan Sarawak juga menyediakan geran melalui graduan keadaan keusahawanan gerak, usahawan teknikal dan vocational USTEV dan program Go Digital untuk membantu graduan lepasan sekolah dan ahli perniagaan memulakan dan mengembangkan perniagaan mereka. Justru beliau menyeru agar perusahaan PKS dapat memanfaatkan sepenuhnya peluang perniagaan ini sebagai sebahagian daripada rantaian bekalan untuk menyokong pelaburan domestik dan asing di Sarawak. Laporan seterusnya, program Sejambak Kasih melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS adalah bukti kerajaan Sarawak terus berusaha untuk menjaga rakyatnya dengan menyalurkan pelbagai bantuan tanpa mengira bangsa dan agama. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, selain Tahun Baru Cina, program ini juga diadakan pada Hari Raya Aidilfitri, Gawai Dayak, Christmas dan Deepavali.
Jadi ini menunjukkan inclusivity. Kita tidak pinggirkan mana-mana keturunan, mana-mana kaum. Penerima bantuan kita yang terdiri daripada berbilang bangsa. This is the beauty of Sarawak. Katanya semasa berucap pada Majlis Sejambak Kasih Tahun Baru Cina 2024 di Lawas pada Selasa. Datuk Seri Fatimah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat menambah, memelihara kebajikan semua kaum sangat penting bagi Sarawak kerana ianya penyumbang utama kepada perpaduan dan keamanan di negeri ini. And this is very important. Bagi kita terutama sekali di Sarawak, keamanan itu sangat penting supaya kita di pihak kerajaan dapat memberi fokus untuk membangunkan negeri Sarawak ini supaya negeri Sarawak kita ini akan maju makmur by 2030. Seramai 200 penerima daripada golongan memerlukan telah dikenal pasti oleh Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Limbang untuk program ini yang telah menerima peruntukan sebanyak RM26,960 secara keseluruhan. 106 penerima telah dijemput bagi menghadiri majlis ini, manakala 94 orang lagi akan menerima bantuan melalui akaun bank masing-masing. Beralih dengan laporan berikut, projek Jabatan Muara Lasa dijangka siap sepenuhnya pada Disember 2024. Timbalan Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Insinyur Adil Lariwo berkata, jabatan kedua terpanjang itu telah mencapai kemajuan 87.77% pelaksanaannya. Katanya beliau berpuas hati dengan pencapaian pembinaan Jambatan Muara Lasa ini kerana ia antara jambatan yang sedang dibina, tidak mempunyai banyak masalah dan pelaksanaannya berjalan lancar. Pembinaan jambatan sepanjang 2.5 km yang merupakan kedua terpanjang di Sarawak itu menelan kos sebanyak RM597.58 juta yang ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak. Sementara itu, Adun Darul Safi Ahmad meluahkan rasa gembira terhadap pencapaian kerja-kerja pelaksanaan setelah mendengar taklimat daripada pihak kontraktor. Beliau mewakili rakyat kawasan mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak, khususnya Primer Sarawak kerana meluluskan pembinaan Jambatan Muara Lasa. Menurutnya, Jambatan Muara Lasa akan menjadi game changer bagi kawasan ini dan bakal mengubah landscape pembangunan dan ekonomi rakyat kawasan itu. Manakala di Bintango, pembinaan Stadium Bola Keranjang Bintango yang menelan kos berjumlah RM3.4 juta dijangka siap sepenuhnya pada penghujung tahun 2025. Adun Meradong Datuk Ding Kuong Hing berkata, pembinaannya kini berada di penghujung fasa ketiga dan menunggu kelulusan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk aspek keselamatan bangunan. Jelasnya, struktur stadium hampir siap dibina, manakala pada fasa keempat kelak proses memasang tempat duduk penonton, papan markah dan sebagainya akan bermula dengan kos projek bernilai RM600,000. Beliau berkata demikian semasa melawat projek RTP Dun Meradong Fasa 3, pembinaan baharu Stadium Bola Keranjang Bintango pada Isnin. Datuk Ding menambah, Stadium Bola Keranjang Bintango itu bakal menjadi bangunan ikonik yang terletak di tengah-tengah bandar Bintango serta dekat dengan masyarakat tempatan. Jelasnya, apabila stadium tersebut siap kelak, ia akan dijadikan sebagai pusat sukan di samping untuk kegunaan penduduk menjalankan pelbagai program yang dirancang setiap tahun. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan paparan Majlis Jamuan Tahun Baru Cina Sarawak Chamber of Commerce and Industry ACCI dan Anugerah Usahawan Terbaik Sarawak EOYS 2023 yang dihadiri oleh Primer Sarawak di Pusat Convention Borneo Kuching pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.